Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya. Ini waktunya untuk cerita dan kebiasaannya cerita kita bawa daripada Wani yang berada di Bukit Kewangan, tapi hari ini cerita kita bawakan dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan pastinya bersama saya adalah Hilmi Malik yang banyak kita saksikan dan juga kita lihat tinjauan dan juga liputan yang dibuat bersama dengan Hilmi Malik. Tapi dengan Hilmi Malik saya akan bersama-sama seketika nanti, Hilmi, tapi untuk waktu ini kita tahu bila kita bercakap berkaitan dengan COVID-19 bukan sahaja di Malaysia, malah kegusaran itu berlaku di seluruh dunia. Dan bagaimana sebenarnya keadaan dan juga situasi terutamanya di negara-negara jiran, terutamanya di Indonesia. Ada rakyat kita yang berada di sana, ada pelajar-pelajar kita yang masih lagi kekal dan juga dalam kawalan pergerakan yang cukup terhad di Indonesia. Jadi kita nak bersama-sama menerusi Skype ketika ini dengan Muhammad Ritaudin Rosman yang merupakan pelajar Kejuruteraan Kimia Universitas Diponegoro di Indonesia. Hello, Assalamualaikum Ritaudin. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih bersama dengan cerita. Tapi untuk awal dan juga dalam keadaan serta situasi ini, kita nak tahu keadaan dan juga situasi semasa. Apa sebenarnya yang dilalui Ritaudin ketika ini berada di Indonesia? Baik, buat masa ini di Indonesia baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi bahawa akan ada pembatasan sosial ataupun social distancing berskala besar, which is dia akan melibatkan ke semua provinsi di Indonesia, termasuklah kami di Jawa Tengah akan terpaksa self quarantine ataupun membataskan aktiviti di luar, terutamanya dalam soal jual beli dan juga akademik. Dan juga satu cerita yang di awal tadi mungkin kita berkongsikan, saya sempat bertanyakan kepada Ritaudin adalah sudah membeli tiket untuk pulang ke Malaysia, tapi beberapa kali dibatalkan. Kalau Ritaudin boleh cerita berkaitan dengan usaha untuk kembali ke Malaysia? Berkenaan dengan tiket yang kami wakil daripada Malaysia di sini, kami telah menempah lebih awal AirAsia, tiket AirAsia untuk pulang ke Malaysia. Tetapi malangnya apabila kami mendapat notis daripada AirAsia, penerbangan kami dibatalkan. Jadi kemungkinan ini kita perlu lebih kerjasama dengan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta supaya dapat pulang ke Malaysia dalam masa yang terdekat. Dan juga Ritaudin, kalau kami di Malaysia ketika ini, mungkin pada awalnya ketika kawalan pergerakan itu dilaksanakan daripada 90% kepada 95% dan kepada 96%, sehingga hampir ke 98 ke 99% telah mematuhi kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Tetapi dalam situasi dan juga keadaan sekarang, apa yang Ritaudin boleh kongsikan mengenai perintah kawalan pergerakan yang berlaku di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah Indonesia? Kalau di Indonesia, kata putus diberikan oleh Presiden Jokowi, tetapi adalah tanggungjawab wali kota untuk menjalankan ataupun mengeluarkan apakah yang harus dilakukan. Untuk di Jakarta contohnya, di Jakarta telah diisytiharkan darurat selama 14 hari. Tetapi di bahagian Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, pembatasan sosial tu masih berjalan, tetapi kita boleh nampak rakyat di Indonesia ada juga yang masih melakukan kerja-kerja harian seperti biasa, tetapi dalam keadaan yang lebih menjaga jarak masing-masing dan juga dari segi kebersihan tangan dan tubuh badan dan sebagainya. Kalau dari segi makanan, untuk dapatkan bekalan restoran ataupun gerai makanan, bagaimana ketika ini? Kalau di Indonesia, kita seperti di Malaysia ada GrabFood, Foodpanda. Begitu juga di Indonesia kita ada GrabFood dan juga GoFood.
Ini yang kita gunakan untuk kami menempah makanan ataupun membeli barang-barang keperluan yang ada. Dan Alhamdulillah, barang keperluan di Indonesia setakat ni terkawal dan sejak diumumkan krisis nasional tentang COVID-19 di Indonesia, tiada panic buying yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Dan ceritanya Ritaudin, bila kita berada dalam kawalan pergerakan dan juga tidak boleh keluar rumah, pergerakan itu terhad untuk ke mana-mana sahaja, dan difahamkan Ritaudin bersama dengan 3 rakan lain rakyat Malaysia yang bersama-sama ketika ini, tapi dalam suasana dan juga situasi yang sama. Mungkin berbeza kalau kita berada di negara sendiri, tapi Ritaudin berada di negara orang. Mungkin ada kesusahan dan juga kesulitan dari segi logistik dan sebagainya. Kalau ada perkara yang boleh Ritaudin kongsikan, cabaran dan juga kesukaran lain itu? Okey. Cabaran pertama di negara asing adalah dari segi sudut kewangan. Misalnya untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat itu memerlukan kos yang agak tinggi. Berbanding dengan kita di Malaysia, mungkin ada kenderaan sendiri, kita boleh berjimat dengan bayaran minyak dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, sedangkan kami mahu pergi membeli barang-barang seperti alat tulis ataupun barang keperluan, kami terpaksa menggunakan Grab ataupun Gojek untuk bergerak. So itu cabaran yang paling utama apabila tinggal di Indonesia. And then cabaran yang lain adalah dari segi bagaimana kita bersama-sama dengan penduduk di sini dalam usaha untuk membataskan pergerakan, membataskan segala komunikasi yang secara dekat. Sebab kadang-kadang kami terpaksa bergerak dengan jangan sangat jauh semata-mata untuk membeli barangan, dan apabila berjumpa kami perlu macam bersalam ataupun mungkin mengambil wang daripada mereka. Tapi benda macam tu dari segi cabaran, mungkin saya rasa komunikasi juga antara yang bagi saya cukup mencabar, sebab ada setengah bahasa Jawa tu bahasanya lain sikit daripada bahasa Melayu asli. So itu pun cabaran juga untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Tapi kami cuba sedaya upaya untuk dari hari-hari belajar tentang apa yang perkataan yang digunakan supaya kami dapat mesej yang mereka cuba sampaikan. Terutama sekali tentang peraturan ataupun arahan daripada Kerajaan Pusat Indonesia supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 itu sendiri. Dan juga Ritaudin, kita tahu populasi rakyat Indonesia bukannya sedikit, malah sangat besar populasi di satu-satu provinsi ataupun daerah, kawasan, negeri dan sebagainya. Dalam masa yang sama, menurut dan juga melihat kepada pemerhatian Ritaudin sendiri, adakah semua ataupun kebanyakannya memahami akan penjarakan sosial itu ataupun berkaitan dengan kefahaman, benar-benar faham mengenai COVID-19 terutamanya? Saya boleh ambil contoh seperti di Malaysia juga. Walaupun mungkin pembatasan sosial itu berlaku, tetapi ada beberapa golongan yang masih tidak memahami apa yang disampaikan oleh pihak kerajaan. Perkara yang sama juga mungkin berlaku di Indonesia, di mana ada beberapa pihak yang mungkin tidak beberapa memahami apa itu social distancing. Jadi bagi saya, di mana pun kita berada, kita akan berdepan dengan cabaran yang sebegini, yang mana kita perlu lebih tegas. Kalau di Malaysia mungkin saya dapat tahu menggunakan khidmat PDRM dan juga ATM. Begitu juga di Indonesia, ada beberapa pihak yang telah dikerahkan supaya penjarakan sosial itu
dapat juga dipatuhi oleh rakyat Indonesia. Dan juga Ritaudin, 4 kali tiket penerbangan dibatalkan untuk pulang ke Malaysia. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh keluarga dan mungkin sahabat-sahabat yang ada di Malaysia kepada Ritaudin? Daripada keluarga terutamanya mengharapkan supaya kami semua dapat pulang ke Malaysia sebelum apa-apa tindakan lebih lanjut diambil oleh kerajaan Indonesia. Tapi kami di sini juga cuba yang terbaik supaya kami dapat pulang ke Malaysia dengan bantuan daripada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kami terus berhubung dan sentiasa menantikan update daripada Embassy Malaysia di Jakarta. Baik, terima kasih Ritaudin atas perkongsian itu tadi. Bersama-sama dengan kita tadi adalah pelajar kejuruteraan kimia Universitas Diponegoro, dan kita mengharapkan agar segalanya dipermudahkan dan juga Ritaudin jaga kesihatan, jaga penjarakan sosial dan jaga diri di Indonesia. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya akan bersama dengan Hilmi Malik, perkongsian menarik dari seorang wartawan dalam tempoh penularan COVID-19 ini. Kembali selepas ini.